Muka surat sebelah ya. Muka surat sebelah. Tujuh daripada bawah. Dehonyo sonyo. Orang yang alim sebenarnya itu. Orang alim orang lagu mana? Iaitu orang yang mengambil ia akan ilmu daripada Tuhannya pada barang waktu yang dikehendakinya dengan tiada sebab hafaz dan darsun. Maknanya bukan orang yang alim sebenar ni dia dapat ilmu daripada Tuhan bukan cara dia mengapa, bukan cara dia baca pederah. Mana dia baca semua. Tapi dia tekak dalam hati dia, dia boleh baca bila-bila masa. Maka orang itulah dinamakan al-alimu rabbani. Jadi kalau boleh lagu tu, kita ni orang alim ketuhanan sungguh. Al-alimu orang alim, rabbani orang ketuhanan. Maknanya dia boleh tu semata-mata daripada Tuhan aja. Dia boleh ingat, boleh gapo. Dia tidak tulis, dia tidak ngapa, dia tidak pederah dak. Lagu tu. Dan orang itulah yang diisyaratkan di dalam firman Allah Ta'ala Alamna min ladunna ilma. Artinya dan kami ajarkan akan dia akan orang itu akan ilmu daripada kami. Makna dia boleh ilmu tu dengan tidak belajar. Ada manusia yang Tuhan beri ilmu dengan tidak belajar tetapi tidak menyalahi Al-Quran dan hadis lah. Bukan kata dia tak belajar terus kecek ngapa kursi tu, bukan dia. Jadi hak dia kecek tu semuanya daripada Quran dan hadis. Tapi dia tidak belajar. Dia boleh jelas pula hak gapo dalam Quran dan hadis secara boleh kita faham. Ni orang dia dapat ilmu ladun ni. Yakni dengan tiada wasitah, makna dengan tiada cara, dia dengan belajar, makna tidak dengan cara belajar. Dan setengah ilmu itu dengan wasitah belajar kepada makhluk. Ada setengah banyak kita lah boleh ilmu ni kita dengar belajar lah pondok ke dengan tok guru ke. Ya demikian itu tiada dinamakan ilmu laduni. Kalau kita belajar dengan guru ni bukan ilmu laduni. Tetapi ilmu laduni itu yang terbuka pada sir hati. Mana hati kita Tuhan buka sendiri. Jadi kita nak kata dia tubik belakang. Daripada tiada sebab yang menghasilkan akan dia pada kharij. Jadi hak ilmu, hak kita kecek itu bukanlah hak dia dapat secara jelas, secara jatuh dia belajar dengan siapa-siapa dak. Tapi tubik daripada hati dia. Lagu tu. Tapi walaupun begitu dia tidak menyalahi daripada Al-Quran dan hadis. Lagu tu. Kata Abu Yazid Al-Bastami Qudisillahi suruhu bagi segala ulama zahir yang pada masanya, dan dia kata kepada ulama zahir lah, kepada ulama syariat ni, Al-Bastami dia kata apa dia? Ahadatum ya. Ahadatum tu biarlah kita baca terjemah dia. Artinya kamu ambil akan ilmu kamu ini hei ulama zahir. Hal keadaannya mayat daripada mayat. Jadi muhak belajar ilmu hak zahir ni, ambil dia belajar pada tok guru ke,
belajar dengan menggunakan kitab ni, dah orang menulis kitab ni mati belakang dah. Jadi serupalah mu ambil belajar daripada mayat. Dia tu yang mati, dia tu yang kitab mati ya. Apa kitab ni? Tu yang mati dah. Kita baca, dia seolah kita ambil ilmu daripada mayat. Walaupun kita pernah berguru dengan orang lain yang menjelaskan kitab ni. Tapi isi kitab ni tu hanya mayat dah. Lagu tu maksud dia. Dan kami ambil akan ilmu kami itu daripada Tuhan yang hidup. Jadi orang ilmu laduni ni, dia ambil ilmu tu daripada yang hidup, iaitu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada mati. Ya? Minta. Demikianlah hasil yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Jadi dalam kitab ayat tu, Imam Ghazali pada sebut juga lagu tu. Jadi kita ngaji ni, ibarat kalau ngaji biasa ni, serupalah kita ambil ilmu daripada mayat. Asal tu yang kita mati dah. Tapi kita harap kepada ulama kita lah, menjelaskan kepada kita lagu tu. Tetapi kalau kita boleh ilmu laduni ni, dia terus daripada Tuhan, dia Tuhan buka mata hati kita, kita boleh nampak gapo sebenarnya maksud satu-satu ayat yang kita baca tu. Adapun pada makam ini, melihatlah ia segala perkara sekaliannya. Ya? Jadi orang kalau sapa kepada ada ilmu laduni, dia sebelum ni, dia sapa dah kepada makam Fana dan makam Baqabillah, maka orang tu, kalau sapa situ, maka Tuhan buka kepada dia segala perkara, sama ada zahir atau batin. Dan terbuka baginya segala hakikat sesuatu dengan cahaya yang nyata yang menganugerahi Allah Ta'ala akan dia. Jadi Tuhan akan anugerah ilmu kepada orang tu, ilmu yang rahsia yang jarang orang dapat, iaitu ilmu laduni tadilah, yang mana dia boleh faham, dia boleh faham, dia boleh ulah, dia boleh amal benda tu. Dan terbuka baginya segala hakikat sesuatu dengan cahaya yang nyata yang menganugerahi Allah Ta'ala akan dia. Tiada terlindung atasnya seberat jarah jua pun. Jadi biasanya kita kalau boleh lagi ni, kita kata orang tu Tuhan buka hati dia tu, iaitu dia dapat, dia dapat kasah maknawi, dan mana dia nampak, Tuhan bagi dia nampak. Kadang-kadang Tuhan bagi nampak dia dosa, nampak macam-macam lah. Tuhan buka ke dia boleh nampak. Sebab tu kalau orang beramal ni, banyak dia zikir, banyak dia puasa, banyak dia mengatik gapo ni, apabila Tuhan buka ke dia, situlah. Kalau kena kita baru kita faham. Manakah katalah kalau kita nampak dosa orang, semua orang kita nampak dosa dia, jadi kita akan terasa sial lah. Apabila sial kita pegang lah dia, pegang pocik ke, abang ke, adik ke, pak ngoh ke, kita koyak lah tadi bapa buat tu dosa besar tu. Mak kita dah kata dok, moga kita buat, dia nampak. Ini orang kasar. Orang tu bagi kasar dia nampak apa kita buat. Umpamanya kalau kita nak pergi rumah dia, kita turun tangga tu, kita mengepek,
Apa Datuk ni suruh aku pergi rumah dia begini kemepek ke dia. Siapa rumah dia kot? Dia kata selalu, "Guana nak turun tangga tu duk marah. Duk marah kata ayah tu, begini. Wah mari duk marah tu." Dia nampak kita kata ke dia. Supaya kata depan dia. Ni hak tu bagi kasar kepada seorang yang kuat amat ibadat. Kita bukan nak rasa, kena banyak. Tuhan buka, barulah kita reti. Lah, ni pasal Tuhan tak buka kita tak tahu gua satu ke. Kita ada bukit lawak lah. Mana boleh lah gitu. Pasal kita tak boleh. Cuma kalau kita buat kalpa Tuhan buka, situlah kita yakin. Macam orang yang ada lah. Apabila Tuhan buka ke dia, semua benda ni ngatik, maka dia faham. Dia tidak kalau kita kata semua benda mengatik, dia tidak patah dah lah. Sebab kita ni patah. Tak kes jadah ngatik. Tak kes apa nama ni, ilmu kubang ngatik, kita kata. Orang yang Tuhan buka, dia dapat ngatik belakang. Dia sebut nama Allah ni. Jadah sebut nama Allah. Dia tengok ke dia, kain dia sebut nama Allah, baju dia sebut nama Allah, tangan sebut nama Allah. Semua dia sebut nama Allah belakang. Dia jadak. Maka dengan sendirinya, dia pakai sebut nama Allah juga. Sebab hadis kata, kalau kita duduk bersaing dengan orang jual wang ni, lama-lamanya bawa wang ni lah kita. Ya. Kalau duduk bersaing dengan tukar besi, lama-lama bawa besi. Ya. Jadi kalau kita ni, Tuhan buka semua zikir, maka dengan sendirinya kita akan zikir. Tapi kita terima lah, jangan pelik. Ni dah, apabila Tuhan bagi zikir, derah nak berubat. Tak sih duduklah zikir. Nak berubat. Sebab duduk serabut, duduk dengar gua tu mengatik, gua ni mengatik. Mak tocah pun kita pergi berubat. Boleh? Jadi tiada terlindung seberat zarah. Kecil mana pun. Benda-benda tu tak terlindung ke dia. Dia nampak. Daripada segala alam ini. Gapo berlaku dalam alam dia nampak. Orang buat dosa ke. Orang kata uduh ke dia ke. Semua dia nampak berlaku. Kemudian depan lagi. Dengan barang yang muafakat dengan hal mereka itu. Dan anugerahnya itu, iaitu tiada dapat seorang dua pun menegahkan dia. Kita nak tegah dia, nak suruh dia tu tak boleh. Sebab ni anugerah Tuhan, maka dia dapat dia lah betul. Kita nak tak boleh. Kecuali Tuhan anugerah kita, boleh lah. Kita nak tegah tak boleh. Ubatlah secara mana pun kalau Tuhan tidak kehendaki siap, tak siap. Kalau kata. Seperti di dalam yang tersebut di dalam Al-Quran firman-Nya. Kalla numadduha ula'i wa wala imin ata'i rabbika maka na ata'an rabbika mahzura. Artinya sekaliannya kami anugerah mereka itu dan mereka itu daripada pemberian Tuhanmu itu tiada tertegur. Jadi kalau Tuhan nak anugerah kita tak ada suruh dia boleh tegur. Sebab tu ya dalam Islam kita dilarang berdeki. Kita berdeki ni biasanya orang lebih pada kita. Dia lebih boleh. Batu lebih dia, gaji lebih dia, pandai lebih dia. Kita berdeki. Ingat, dia lah gitu, tu Tuhan. Tuhan anugerah ke dia, Tuhan bagi ke dia. Apa kita duduk berdeki tu? Sebab tidak menegah rezeki kita dengan rezeki dia. Sebab Tuhan dah tetap dah rezeki kita sekian-sekian. Rezeki orang tu sekian-sekian. Tapi apa yang kita ni deki. Sebab itulah deki ni satu dosa besar. Sebab deki-deki ni kita tak reda dengan pemberian Tuhan. Lah gitu. Dan lagi pula makam ini mendengar ia akan segala seru. Begitu juga
Orang kecek jauh. Orang duk kecek Mekah. Dia duduk sini boleh dengar. Kalau lah orang tu nak kecek dengan dia. Lah gitu. Macam kita contoh tu macam Sayyidina Umar masuk dia baca kutubah tu, dia nak wayak ke Amru dia di Mesir. Dia kata dalam bahasa Arab lah, dia kata, "Hei Amru, musuh di belakang kamu." Amru ni boleh dengar. Dengar dia bersedia lah. Ada musuh di belakang dia tu. Jadi dia boleh kecek begitu kalau dia Tuhan buka kepada seorang tu, kasah, tidak menegah dia nak kecek, nak gapo. Dengan lidah yang zahir atau lidah yang batin, sama ada dia kecek tu bunyi ke atau dari hati dia kecek tu orang alik sana ni boleh dengar. Alah kata. Iaitu ibarat daripada khatir hati, sama ada ia pada tempat yang jauh atau hampir juga. Jauh ke dekat tidak menengahi. Apabila Tuhan buka kasah pada seorang. Kita ni kita kurang percaya sebab tidak kena kita. Tapi kalau kita ngaji goni kita percayalah sebab Tuhan boleh buat. Gapo pun Tuhan boleh buat. Sebab orang lah duk bersoal lah. Dalam khair rakyat tu pelawak tu. Nasabah apa nama ni Ashabul Kahfi tu boleh hidup 300 tahun. Dia ikut otak kecil dia bodoh. Dia tak tahu bahawa yang menghidupkan kawan tu 300 tahun tu Tuhan. Tuhan pun hidup, tak ada masalah. Ada kuasa Tuhan. Ya kita boleh tahu tak pernah sabar. Bahawa kita Tuhan tak pernah sabar. Sama orang jenis takwil itu. Pak kita tak tahu kata umur Nabi Nuh tu 950 tahun. Cuba bayar kalau kita lah tu 100 tahun tak boleh bergerak. Dia 950 tahun. Tak ada bersatu lagi. Dia Tuhan kehendak tak ada masalah. Umur lama pun boleh. Gak Ashabul Kahfi baru 309 tahun je. Nabi Nuh dulu 950 tahun. Bayarkan. Satu Nabi zaman dulu tinggi-tinggi. Kalau kita pergi ke Jordan, melawat kubur Nabi Syuaib. 30 dalam 50 kaki kubur. Panjang tak panjang, 50 kaki kubur dia. Ramai orang tak percaya, hai mana tinggi ni Nabi Syuaib. Weh, Tuhan nak buat tinggi berapa ke dia? Kuasa dia. Boleh buat tinggi rendah mudah. Sebabnya apa? Sebabnya semasa Nabi Nuh tu, Nabi Nuh kereta kepada hak buat tinggi ni. Hak buat besar-besar ni. So dia ambil kayu di Mesir ni. Dia pikul kayu tu 4 batai je buat kelik buat kapal. 4 tikat. Dia belah, dia berapa boleh buat. Mudah-mudah. Kalau kita kira, kita lah ni, nak belah dengan berapa, gaji tak ada, waktu tak ada. Tuhan panah lah, boleh ilah, suruh dia buat belah lagi mana. Tengok boleh dia buat bahtera tu. Bahtera boleh orang Nabi Nuh buat tu tak bocor. Kita lah dia buat perahu bocor. Tak cakap nak tapu, bocor lagi. Nabi Nuh buat tak bocor. Pasal apa? Pasal Tuhan tunjuk satu persatu. Sini bocor ni, tambah sini. Buah berapa? Buah damai ke berapa? Jadi Tuhan tunjuk selalu. Tempat-tempat kekurangan. Lagi tu. Kita buat sendiri ni, rasa tak bocor dah, molek dah. Untuk elak bocor lagi. Lagi tu je lah. Jikalau balik Jabal Kaf sekalipun, mana jauh duduk di Bukit Kaf, pun dia nampak orang yang Tuhan buka kasah. Dia nampak duduk jauh mana pun dia nampak. Mana duduk tu dia nampak.
Kita ni, lendo sikit tak nampak dah. Tapi Tuhan buka kepada seorang tu, dengan kasah ni dia nampak. Dia nampak lah, maknanya kalau dia duduk mana sini, dia duduk Mekah, kalau kita duduk kecek sini. Kalau kita ni ada hubungan, hubungan apa rohani dengan dia. Dari gapo kita kecek sini dia dengar tadi, gapo dia kecek itu kita dengar sini. Tapi kata kita gila. Tapi orang kita ni dia tuduh gila selalu kalau pelik pada orang kan. Gila tu kau tu kecek seorang dia. Bobel duk kecek. Lah kata. Boleh kata. Cuba tanya kok. Dia dengar saja tak jadi. Kita ni kes tak boleh kalau kita boleh kan. Yakin selalu. Ni ya ke tak. Pasal kita nak suruh boleh sesuatu. Mana boleh? Dah lah kita buat ibadat malah. Buat ibadat berkodok turu. Ya. Belajar dah. Kena belajar. Kalau betul patut kena baca betul. Kalau betul patut kena buat betul. Kalau patut hati ni betul. Gak segala ibadat kita ni, dia kena ikhlas. Kena ada keikhlasan. Kalau kita tanya, gapo ikhlas tu? Tak boleh royak juga. Gapo ikhlas? Dia pun buat misah lah tu. Ikhlas ni payah ibaratnya supaya semua kita duduk atas batu kita. Di malam yang gelap gelita. Tak dapat lah dia kata. Dia nak suruh kita pening. Dia jawab lah gitu. Sebenarnya mudah je. Ikhlas ni kita buat, kita tak berasa apa kita buat. Kita buat ni, kita memandang semata-mata Allah yang menyatakan kita boleh buat. Dia aja. Kalau tidak dia kehendaki, kita tak boleh buat. Jadi kalau kita buat gawa tak berasa dah, kita tak ada tilik sikit ambuk pada kita. Kita tilik semata-mata anugerah Tuhan je kepada kita, maka orang itu dapatlah keikhlasan. Itulah ikhlas. Buat atau tidak kita. Biar kita nampak Tuhan. Mana? Kalau tak payah saya kena tanya tu. Bagaimana kita buat tidak kita? Kena tanya. Bagaimana kita buat tapi tidak kita? Dah kita buat kita lah. Logiknya. Dah. Nak suruh mudah pahal kita tanya demo. Kereta gerak tu kereta apa? Motor, jalan motor tu gerak tu. Motor gerak tu. Tadi kita pergi kat motor-motor, dia lagi beli beras kedah tu, dia pun gerak rugi. Gitu. Tak kan? Motor gerak tu siapa dia? Driver. Tegah kau motor tu driver. Tetapi kita kecek, kita tak gaji kata kau driver. Gerah motor ni. Apa? Pasal kita dapat motor. Patutnya kita kata gerah driver driver motornya. Patut kita dapat driver. Dia juga berlaku kita ke apa tu. Tak ada orang lain boleh buat suruh berlaku kita ni kecuali Tuhan. Tak ada orang lain boleh buat. Ramai kata boleh. Sebab dia kata kawan dia lagi dia tu sahih lah. Dia ingat orang boleh buat sahih ke dia. Dia untuk minyak mencebun ni. Dia ingat orang boleh buat minyak mencebun kita. Tak boleh. Ya bolehnya Tuhan. Tuhan kehendaki jadi. Tuhan tidak kehendaki tak jadi. Tapi kita duduk nampak orang. Bukan nak dia. Sebab itu buat gini-gini. Waktu dia jadi sakit sama kawan ni. Kita dah kata orang boleh buat. Tidak Tuhan.
Nah, cuba bahas kat situ. Kau lagi mana? Orang boleh buat kau gitu. Ada kuasa kau dah nak buat, nak buat. Dakwaan tak ada, tak boleh buat. La tataharraku zaratun illa biiznillah. Kita kata orang boleh buat guano ni. Ayat tadi kata tak berlaku satu perkara tu kecuali yang berlaku tu kerja itu kan. Nah lah gitu. Boleh lebih kurang. Cuba katalah, jangan takut kok. Kita belajar ni. Kata mana-mana. Orang buat kakunya, dia tapa aku. Kata gila. Tak kata kita tak royak gua tu. Menunjuk kita mau dah berlaku, berapa kita royak Itu lepas apa kita tak marah orang. Orang tapa kita bok sepak dia lah. Berapa kita marah. Kalau kita nampak tu berapa kita tak marah. Marah ni Tuhan nak kita perangai marah. Satu dosa besar marah. Berapa kita marah pasal tak nampak Tuhan. Kalau kecek pendek. Berapa kita marah pasal tak nampak Tuhan. Tak nampak Tuhan tak marah. Marah berapa pun dia. Dia tak kawan tu suruh tapak kita. Pas kita rasa sakit dia tapak. Marah berapa dia marah Tuhan. Kalau kita reti kena kata alhamdulillah Tuhan. Mata mamak tapak aku. Dengan mamak tapak aku nak aku teringat kamu ya Allah. Berapa? Kalau tapak nafsu tu. Pasal kita nak tapak tu dengan niat nak balas. Lain, tak boleh. Walaupun kita buat tu Tuhan juga, tapi kita nak buat tu bukan dengan fikir tilik dah. Kecuali orang tapak kita tu kita ni terletak dia juga. Tu kita tidak pisah. Tak boleh. Nafsu itu panggil nafsu kita dosa lah. Tak boleh. Nak balas balik tak boleh. Hanya boleh balas balik tanpa berita. Misal dia bunuh keluarga kita. Kalau boleh bunuh tu pemerintah kita tak boleh. Pemerintah kita jalan kita hukum Islam. Kalau jalan hukum Islam, dia akan panggil cara, dia akan panggil keluarga lagu mana dia ni. Dia segi Islam kena bunuh ni dia pada pasal dia bunuh anak saudara demo. Jadi atas keluarga kalau kata tak usah bunuh lah. Bayar dia, ayah bayar. Maka kena bayar dia. Dia adalah harga 100 ekor unta. Itu kalau bunuh dengan sengaja. Lagi tu je lah. Lagi ni tetapan tu kalau badan kat nafsu dah. Ada dia buat baik pula. Kita balas buat baik. Tak apa. Tidak nak. Kalau tidak kalau nak baik tu, paksu kita dia tak kena. Dia nafsu, bila sebut nafsu kita ni, dia hanya gerai nak buat benda jahat. Kau mengopak kau orang, kata huduh kau orang, berdeki kau orang. Paksu kita. Kalau bahasa duk puji orang, nak saya baik, nak batu, nak sedekah. Tu tidak. Tidak paksu kita dah tu. Hak tu kita kata kerana ada ingatan kita ataupun jatuh hati kita sebagaimana Nabi suruh. Nabi suruh derma, sedekah, puji, buat baik. Nabi suruh tu. Nabi tak suruh berdeki ke, beci ke. Nabi tak suruh. Kau mana? Betul kata. Kalau salah lawan selalu. Dan warik daripada hadis katalah dulu wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.